sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-27 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,398 pasukan pematuhan yang terdiri dari 15,216 anggota, telah membuat 67,458 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 4,329 pasaraya, 6,005 restoran, 1,765 penjaja, 1,242 kilang dan 2,067 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa semalam adalah 4,107 tempat ibadah serta 1,643 tempat riadah. PDRM telah menahan dan mengeluarkan kompaun kepada 12 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP termasuk aktiviti sukan sentuh dan aktiviti yang melanggar SOP yang lain. Sukan sentuh itu maknanya sukan bersentuhan, bukan nama jenis sukan itu sukan sentuh. Sukan yang bersentuhan seperti bola sepak, futsal dan sebagainya. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun OPS benteng yang melibatkan PDRM, ATM, APMM dan AKSEM masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari dibolosi oleh parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Sejak dari 1 Mei hingga semalam, seramai 1,391 parti dan 235 tekong telah ditahan kerana cuba mencerobohi sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan 91 individu yang disyaki penyeludup serta 46 buah kapal. PDRM juga telah membuat 68 sekatan jalan raya OPS benteng dan memeriksa 38,393 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 7 warga negara asing di sekatan jalan raya OPS benteng di atas kesalahan immigration. Seperti yang saya sentiasa tegaskan bahawa kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang terlibat di dalam penyeludupan masuk parti ini. Mengenai OPS sanitasi awam di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,143 operasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 13 OPS sanitasi yang meliputi 11 zon di 5 buah negeri, termasuk Sabah 5 operasi, Melaka 4 operasi dan Sarawak 2 operasi. OPS sanitasi ini melibatkan 49 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun JBPM serta 110 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. 11 jentera JBPM turut digunakan di dalam proses sanitasi ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 hingga 7 Julai, seramai 13,288 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 13,236 individu telah diperintah
untuk menjalani kuarantin wajib di rumah, manakala 52 orang lagi yang didapati positif COVID telah dibawa ke hospital. Pada 7 Julai 2020, sebanyak 375 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA 1, KLIA dan KLIA 2 dari China, Indonesia, Jepun, India dan Qatar. Seramai 374 individu telah diperintah menjalani proses kuarantin wajib di rumah, manakala seorang lagi dibawa ke hospital. Dan saya ingin mengingatkan kepada mereka yang dikuarantin wajib di rumah perlu mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Seperti yang saya sebutkan di dalam PC saya beberapa hari lepas, bahawa mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP ini telah memanggil Suruhanjaya Penerbangan Malaysia untuk membentangkan kepada mesyuarat mengenai berkenaan dengan harga tiket penerbangan yang dianggap masih lagi tinggi. Dan mesyuarat juga telah pun mencadangkan supaya dapat diberikan harga istimewa kepada pelajar, guru serta pensyarah kerana mereka terpaksa pulang ke tempat kerja dan tempat belajar masing-masing. Misalnya guru yang nak mengajar di Sarawak atau Sabah, mereka perlu pulang. Tiada pilihan. Walaupun harga tiket tinggi, mereka perlu pulang. Begitu juga pelajar-pelajar IPT kita. Apabila universiti dibuka, tentu saja mereka terpaksa pulang. Begitulah juga dengan guru-guru di sekolah-sekolah yang mengajar di Sabah, Sarawak ataupun jadi pihak Suruhanjaya Penerbangan diminta berbincang dengan pihak syarikat-syarikat penerbangan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kerana Ketua Pegawai Eksekutif MAS Malaysia Airlines bersama 2 lagi pegawai telah datang berjumpa saya untuk mengadakan perbincangan dan makluman mengenai harga tiket penerbangan itu. Hasil daripada perjumpaan kita, saya telah pun dimaklumkan bahawa MAS Malaysia Airlines telah bersetuju untuk menawarkan promosi seperti berikut. Yang pertama, diskaun sebanyak 20% kepada guru di peringkat persekolahan dan pensyarah Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT awam dan swasta bagi perjalanan domestik. Dan tarikh penempahan bermula dari 9 Julai hingga 10 Ogos untuk tarikh perjalanan dari 10 Julai hingga 30 November 2020. Diskaun boleh diperolehi melalui tempahan atas talian dengan memasukkan kod promo yang akan diumumkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Itu untuk guru serta pensyarah. Ya. Diskaun 20% juga diberikan kepada pelajar melalui program MH Explorer yang boleh diperolehi dengan menjadi ahli MH Explorer melalui sesawang rasmi Malaysia Airlines. Diskaun pelajar ini akan terus dinikmati sehingga 30 November 2020 atau tamat tempoh keahlian mengikut syarat-syarat keahlian MH Explorer. Jadi, alhamdulillah, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan Malaysia Airlines Berhad di atas persetujuan
untuk menawarkan harga diskaun kepada pensyarah, guru-guru, pelajar-pelajar sekolah, pelajar IPT, swasta, awam dan swasta ini. Saya harapkan kepada syarikat-syarikat penerbangan yang lain boleh turut serta di dalam usaha untuk menurunkan harga tiket penerbangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kerjasama seluruh rakyat Malaysia, negara kita telah dapat mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini dari terus merebak. Namun begitu, ini tidak bermakna kita boleh leka. Virus ini masih berada di sekeliling kita. Oleh itu, kita harus pastikan kawalan kendiri sentiasa diamalkan. Sebagai contoh, di Australia misalnya, pada mulanya penularan COVID-19 dapat dikawal. Bagaimanapun, kerajaan di sana terpaksa mengenakan semula kawalan pergerakan selama 6 minggu di Melbourne, bandar kedua terbesar di Australia, bagi mengekang penularan semula wabak COVID-19. Sekatan di sempadan antara dua negeri juga terpaksa dikenakan berikutan dengan peningkatan kes COVID positif di sana. Oleh sebab itu, keadaan yang kita alami hari ini mungkin berubah jika kita gagal untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kita nampak di sekitar kita sudah seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi seperti yang disebutkan bahawa selagi vaksin COVID-19 ini ditemui, selagi itulah COVID-19 akan terus berada di sekitar kita, akan berada di dalam badan mereka yang berada di sekitar kita. Jadi sebab itulah kita tidak mahu apa yang kita nikmati hari ini akan berubah akibat daripada kealpaan dan kelekaan kita. Kebebasan yang kita ada hari ini mungkin tidak kekal kalau tiba-tiba berlaku perkara-perkara yang tidak diingini berkenaan dengan COVID-19 ini. Jadi yang mampu untuk mengekang penularan COVID-19 ini, yang mampu untuk memastikan kita terus bebas dan semakin bebas selepas ini adalah diri kita sendiri. Oleh itu, teruskan amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Okay, Datuk Seri. Soalan pertama saya, diskaun 20% tu mungkin ada berapa tempoh dia, sampai bila? Sepanjang tempoh PKPP atau sebagainya? Dan soalan kedua, ada terdapat kes seorang warga Singapura ingin memohon kebenaran masuk ke Malaysia untuk bersama isteri dia, iaitu warga Malaysia yang sedang sakit. So, soalan saya, dalam kes ini, adakah pasangan warga asing boleh mendapatkan kebenaran untuk masuk ke Malaysia dan bagaimana kaedah permohonan tersebut? Terima kasih. Okey, tadi pun saya dah sebutkan dalam pengumuman saya tadi, dari segi penempahan bila, tarikh perjalanan bila dan sebagainya telah pun disebut di dalam PC saya tadi. Jadi rujuk balik dekat PC saya tadi. Saya dah jawab tadi dalam begitu juga untuk pelajar dan sebagainya. Pelajar jelas ada disebutkan tempoh, iaitu tempoh tamat keahlian MH Explorer, iaitu sehingga 30 November 2020. Kita sekarang ni kita memberikan bantuan kepada mereka kerana mereka nak balik ke kampus ataupun nak balik ke tempat belajar dalam waktu terdekat. Sekolah misalnya, sekolah sedang dibuka di dalam bulan Julai ni onwards akan dibuka. Begitu juga dengan IPTA dan IPTS akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri bila akan dibuka. Jadi keperluan untuk pulang tu adalah dalam waktu sekarang dan dalam waktu terdekat ini. Bukan sehingga bila-bila lah, sebab mereka sudah pun balik ke tempat kerja masing-masing. Jadi sebab itulah dihadkan macam pelajar tadi November semuanya sudah pun balik ke tempat mereka belajar dan mengajar bagi guru-guru. Mengenai rakyat
Singapura yang apa dia sakit dah. Suami dia sakit. Isteri sakit. Okey. Kalau yang memegang spouse visa, visa pasangan, mereka terus boleh masuk ke negara kita, terutamanya daripada Singapura. Mereka terus masuk. Tetapi kalau mereka tidak mempunyai spouse visa, tidak ada visa, mereka masih boleh memohon kepada Jabatan Immigration kalau ada kematian, ada sakit, dan kemukakan bukti. Kalau isteri sakit di sini, ada bukti daripada hospital yang mengatakan isteri benar-benar sedang dirawat dan dalam keadaan kritikal dan sebagainya, tunjukkan, buktikan kepada pihak Jabatan Immigration, insya-Allah Immigration akan membenarkan. Saya rasa tidak ada isu yang berkaitan dengan rakyat kita ataupun warga daripada isteri atau pasangan warga kita yang berada di Singapura terutamanya untuk pulang ke Malaysia kerana pasangan mereka sakit ataupun meninggal. Ya, boleh. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Okey, ini berkenaan dengan guru dari Semenanjung Malaysia ataupun Sabah yang mahu balik ke Sarawak dan berjumpa pasangan masing-masing. Adakah mereka ini perlu lagi membuat home quarantine selama 14 hari kerana pihak yang terkesan ini memohon pihak Kerajaan Persekutuan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sarawak agar melonggarkan tempoh kuarantin tersebut. Terima kasih. Ya. Tidak ada lagi home quarantine bagi Sarawak ataupun Sabah bagi rakyat kita yang balik ke Sabah atau Sarawak. Ya. Mana-mana rakyat Malaysia ini bebas untuk bergerak di seluruh negara sekarang. Apabila diumumkan rentas negeri, mungkin peringkat awal tu masih lagi keadaan tidak mengizinkan, maka perlu ada home quarantine di sana. Tetapi sekarang ni sudah tidak ada. Keadaan negeri Sabah, keadaan negeri Sarawak sudah pun terkawal. Tidak ada lagi isu-isu yang seperti dulu, kes yang banyak dan sebagainya. Jadi sebab itulah rentas negeri seluruh Malaysia antara mana-mana negeri termasuk daripada Semenanjung ke Sabah, Sarawak tidak lagi bila sampai ke Sabah dan Sarawak perlu di kuarantin di rumah secara wajib seperti dulu. Walau bagaimanapun saya pernah umumkan bahawa di airport mungkin mereka akan disaring secara rambang. Tidak lagi setiap individu yang masuk kena saring. Saringan pun tak ada, tetapi mungkin ada secara rambang mereka tarik ke tepi satu dua dalam satu penerbangan itu untuk dibuat saringan, itu saja. Tapi secara keseluruhannya bebas masuk, tidak ada saringan, tidak ada kuarantin dan sebagainya. Okey. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Nak tanya, kita ada sebulan lebih lagi untuk menyambut Hari Kemerdekaan atau Kebangsaan. Jadi nak tanya sama ada kerajaan membenarkan apa-apa acara ataupun sambutan untuk Hari Kebangsaan ini ataupun dibatalkan. Contoh macam hari sambutan perbarisan. Dibenarkan ataupun tidak? Setakat hari ini perbarisan itu tidak ada. Sebab kalau kita lihat perbarisan itu yang pertamanya perhimpunannya besar. Saya rasa beribu perhimpunannya. Dan yang kedua, dari segi penjarakan sosial tidak ada sewaktu perbarisan. Bukan saja peserta perbarisan tetapi yang penonton yang hadir pun, yang dijemput hadir itu pun tidak ada penjarakan sosial. Kalau di kursi VVIP dan tempat yang dikhaskan mungkin mudah untuk dikawal, tetapi orang ramai datang sendiri yang berada di tepi, kalau di dataran mereka yang berada di tepi jalan dan sebagainya. Kalau biasanya memang berimpit-impit dan sebagainya yang sukar dikawal. Setakat hari ini tidak ada kebenaran lagi. Setakat hari ini tidak ada perarakan lagi. Walaupun seperti kita tahu, Hari Merdeka ini bukan setakat perarakan, tetapi banyak program-program sampingan yang lain. Sebagai contoh, pelancaran Bulan Kemerdekaan, pelancaran mengibar Jalur Gemilang dan berbagai-bagai lagi acara sambutan selain daripada sambutan pada hari 31 Ogos. Malam sebelum itu pun biasanya ada juga countdown dan sebagainya. Jadi setakat ini perkara-perkara yang melibatkan perhimpunan masih tidak dibenarkan, masih tidak ada di dalam jadual. Walau bagaimanapun untuk detailnya, saya percaya Menteri KKMM
Datuk Seri Saifuddin Abdullah pastinya akan mengumumkan perkara ini secara lebih detail. Yang mana ada, yang mana boleh, yang mana dijalankan, yang mana tidak dilaksanakan. Secara detailnya akan diumumkan. Mungkin jika ada yang dibenarkan tu untuk dilaksanakan, SOP pun akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri KKMM. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.